Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Hari ini hari Rabu, ukir senyum semanis madu. Orang pandang takkan jemu, buang segala rasa cemburu. Apa khabar kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz? Saya doakan yang ada urusan hari ini sama-sama kita doakan dipermudahkan. Yang ada hajat sama-sama kita doakan ditunaikan. Yang ada masalah sama-sama kita doakan adalah jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih kepada anda yang sudi menunggu untuk menonton rancangan agama nombor 1 pada pagi ini, iaitu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. InsyaAllah pada pagi ini kita nak membicarakan tentang satu tajuk yang barangkali mungkin di antara kita semua ini pernah belajar ataupun selalu kita dengar, tapi biasalah sebagai seorang manusia adakala kita lupa tentang hukum hakamnya, iaitu fiqh solat berkenaan dengan doa kunut. Jadi bagi membicarakan tajuk kita pada pagi ini bersama dengan saya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhadir Jur. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Bagaimana Ustaz perjalanan untuk ke sini? Alhamdulillah semua lancar Ustaz. Lancar, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami semua pada pagi ini bagi membicarakan tajuk doa kunut. Dan kepada anda sedang penonton yang ingin mengajukan soalan, boleh buat panggilan ke talian bebas tol 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang tajuk kita pada pagi ini, iaitu doa kunut. Jangan pula tanya tentang benda lain kan, sebab kita nak fokus tentang doa kunut sahaja. Jadi insya-Allah kepada anda juga, pastikan yang menonton melalui Facebook, kalau boleh tekanlah butang like dan komen sama ada kami punya audio jelas atau tak jelas, dan jangan lupa untuk tekan butang share insya-Allah. Dan sebelum kita nak pergi lebih jauh tentang tajuk perbincangan kita pada pagi ini, saya fikir jomlah kita menjenguk sekejap bagaimana perkembangan ataupun status COVID-19 khususnya di negara kita Malaysia pada hari ini. Baik, kalau kita tengok di sini. Mungkin kita boleh lihat di kaca TV kita, kes baharu dicatatkan seramai 2027 orang. Okey, kes sembuh baharu dicatatkan seramai 1221 orang, alhamdulillah, dan kematian baharu dicatatkan seramai 8 orang. Jadi jumlah kes aktif dicatatkan 22,887 orang dan jumlah kes keseluruhan dicatatkan seramai 122,845 orang. Jadi teruskan hashtag kita jaga kita, jangan ke mana-mana kalau anda tiada urusan penting, kerana kita masih lagi belum menang. Okey, insya-Allah. Baiklah, tanpa buang masa, saya fikir teruslah kita hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam. Wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Syukran jazilan al-fadil Ustaz Hakim, hadirin yang dirahmati Allah. Qunut berasal daripada perkataan qanata yaqnutu, qunutan, yang bermaksud satu, doa, yang kedua, berdiri panjang. Kemudian qunut ini ada 3 paling kurang. Pertama sekali qunut pada waktu solat subuh, ini yang kita akan bincangkan. Yang kedua, qunut pada separuh yang kedua pada malam-malam Ramadan. Dan satu lagi yang namanya qunut nazilah. Kita akan bicarakan qunut waktu subuh. Dari segi mazhab dan perbandingan pandangan ulama dalam mazhab, ada khilaf. Khilaf ini disebabkan pertama sekali kerana hadisnya, memahami hadis. Yang kedua kerana memahami qiyas. Ini yang disebut oleh Al-Imam Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, mengatakan
ia sunat. Ya. Malah sunatnya Ustaz Hakim sunat ab'ad. Sunat ab'ad ini berasal daripada perkataan ba'dun. Ba'dun maksudnya sebahagian. Seolah-olah sunat ab'ad itu termasuk ataupun sebahagian daripada rukun. Sebab itu ia kuat. Maksudnya kalau ditinggalkan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka sunat pula sujud sahwi. Itu yang katanya ab'ad tadi tu. Sudah pasti ada dalil-dalilnya mengapa Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama Syafi'iyah mengatakan ia sunat ab'ad. Kita bandingkan dahulu dengan mazhab lain dahulu supaya jelas. Kalau mazhab Imam Syafi'i sunat ab'ad, malah sunat dan ab'ad. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man tidak sunat. Mazhab Imam Malik itu mustahab. Imam Malik membezakan antara sunat dengan mustahab. Mustahab maksudnya Nabi kerjakan tapi tidak selalu. Jadi bagi mereka sunat tetapi mustahab. Tidak selalu dilakukan dan dikerjakan sebelum rukuk dengan sir, tidak dikuatkan suara. Malah dalam sebahagian kitab mereka mengatakan tidak diangkat tangan. Itu mazhab Imam Maliki. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tidak berkunut. Tetapi kunutnya ketika waktu subuh dalam keadaan nazilah. Nazilah ni macam konflik, macam huru-hara, bencana, musibah, begitu. Jadi secara garis kasar, dalam 4 mazhab ini, mazhab Imam Syafi'i sahaja yang mengatakan sunat, ab'ad malah pada waktu subuh. Maka yang lain tidak. Tidak kita lihat apakah 3 lawan 1 maka 3 menang ataupun 2 lawan 2 sorry. Tidak lagu tu Sebab yang namanya hukum itu al-hukmu yaduru ala illatihi. Hukum itu beredar di atas illah dia. Apa illah dia? Dalam mazhab Imam Syafi'i seperti yang kita nukilkan dalam kitab Al-Adhkar al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau seorang faqih, malah beliau muharrirul madhab. Madhab dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i beliau tahrir, muharrir, yang boleh memilih mana satu yang lebih kuat. Kemudian beliau juga seorang hafiz. Al-hafiz itu orang yang hafaz satu qaul katakan 100,000 hadis sanad dan matan. Satu qaul 200,000 hadis sanad dan matan. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar ini An-Nawawi, Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kitab ini Ustaz Hakim dan hadirin ulama katakan hebatnya kitab Al-Adhkar. Bi'id-dar washtaril adhkar. Kalau tak ada duit, jual rumah, beli kitab Al-Adhkar. Nilai dia tu. Begitu Ustaz. Sampai begitu sekali. Naam, kata beliau, i'lam anna al-qunuta fi salati as-subhi sunnatun. Lil hadits sahih. Ketahuilah bahawa kunut pada solat subuh itu sunat, iaitu sunat muakkad kerana berdasarkan hadis yang sahih fihi padanya. An Anasin daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yazal yaqnutu fi as-subhi hatta faraqa ad-dunya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berqunut waktu subuh sehingga Nabi meninggal. Rawahu al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi Abu Abdillah fi Kitab al-Arba'in wa qala hadithun sahih. Beliau mengatakan hadis ini hadis sahih. Dalam satu lagi kitab beliau, Imam Nawawi ada punya kitab 27 jilid tu Hakim. Itu kitab syarah kepada kitab Muhadzab al-Imam Syirazi, iaitu nama kitab beliau kitab Al-Majmu'. Terkenal kitab ini dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam kitab Al-Majmu' al-Imam Syafi'i, al-Imam An-Nawawi mengatakan wahtajja ashabuna bi hadits Anas radhiyallahu taala anhu. Ulama-ulama kami, iaitu mazhab Syafi'i, berhujjah dengan hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim thumma taraka. Nabi berdoa sebulan penuh mendoakan, iaitu supaya Allah bagikan balasan kepada kaum yang telah membunuh 70 hufaz Al-Quran di kalangan para sahabat. Kemudian Nabi tinggalkan itu. Yang doa sebulan tadi itu mendoakan kaum yang telah membunuh para sahabat. Fa amma fi subhi, adapun waktu subuh, falam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam
berkunut sehingga wafat. Hadithun sahih, kata beliau. Hadithun sahihun rawahu jama'atun minal huffaz. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh sebahagian daripada huffaz. Perbincangan ini nanti kita akan lanjutkan sebab dalam mazhab Imam Syafi'i, bagi ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i dan masyayikh mereka mengatakan ini adalah hadis yang sahih. Naam. Baik Ustaz, terima kasih atas mukadimah tajuk kita pada pagi ini. Jadi antara perkara yang boleh kita petik ataupun benda yang kita boleh kongsikan kepada sahabat kita yang lain, okey, doa kunut ialah bahasa mudah dia doa ataupun beri panjang, dan ada 3 doa doa kunut ketika subuh, ataupun yang kedua separuh Ramadan, dan yang ketiga nazilah. Jadi benda yang telah Ustaz kongsikan ini mungkin anda boleh tulis balik di ruang komen dan tekan butang share, kita sebarkan kepada mereka yang lain, insya-Allah. Baiklah, pada pagi ini kita nak meraihkan soalan-soalan dari anda. Jadi kepada anda yang ada soalan yang ingin diajukan tentang doa kunut, boleh buat panggilan sekali lagi ke 1888 1677, atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang tajuk kita pada pagi ini iaitu doa kunut. Baiklah Ustaz, tadi bila Ustaz ada sebut tentang Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi contohlah kalau kita sebagai makmum dan imam kita ini ialah orang kata dia ikut mazhab Imam Malik ataupun Imam Hanifah. Jadi adakah kita kena ikut imam? Kalau imam tak baca, kita ikut tak baca, ataupun kita kena baca juga Ustaz? Silakan. Baik. Soalan yang sangat baik daripada Ustaz Hakim. Kalau imam kita bukan mazhab kita yang tidak berkunut, apa harus kita lakukan? Dalam 2 keadaan. Paling bagus kita lakukan. Dalam mazhab kita, Ustaz Hakim disebut membacanya secara mutakhallif. Malah kalau kita pergi Makkah, Madinah, sebahagian imam dia akan panjangkan Ustaz Hakim. Jadi memberi peluang kita di belakang. Cuma kita nak baca yang panjang ke yang pendek? Kita tengok juga Ustaz Hakim. Kalau pengalaman anak baca panjang, macam biasa, dan angkat tangan, dan apa ni sempat. Takut dan tak ni nah. Dan maksudnya sempat. Memang saya baca sampai habis, dan saya pesan juga pada jamaah kalau dan baca. Kalau tidak, apa-apa doa sekalipun. Antaranya yang pendek pun tak apa. Angkat tangan, Allahumma ghafirli ya ghafur. Cukup. Ataupun Allahumma arhamni ya rahim. Ataupun Allahumma arhamni ya rahman. Boleh. Ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh. Tapi jangan lupa ditutup dengan salawat. Itu yang mahalnya di situ. Cuma diingatkan Ustaz Hakim dan yang lain-lain. Kalau membaca Allahumma hdini ataupun Allahumma hdina fi man hadait, membacanya jangan ditinggalkan satu pun bacaan dalam bacaan Allahumma hdini ataupun Allahumma hdina. Sebab meninggalkannya itu menyebabkan untuk sujud sahwi nanti. Kalau membaca yang Allahumma hdini ataupun Allahumma hdina, dilengkapkan. Tapi kalau tidak membaca itu dan ditutup dengan salawat, tak mengapa. Itu sahaja. Jadi kalau nak baca sampai habis. Kalau tak, jangan. Jadi dalam mazhab kita boleh membacanya, malah setengah imam faham akan keadaan makmum yang mazhab Syafi'i di Makkah, Tanah Haram itu keduanya, maka dipanjangkan sedikit. Jadi kita membacanya secara mutakhallif bahasanya. Nah, jadi boleh, silakan saja. Ustaz, terima kasih atas penyerahan. Dan Ustaz juga ada sebut tentang sujud sahwi tadi Ustaz. Iaitu ialah yang doa kunut ni merupakan sunat abad. Jikalau kita terlupa, kita dituntut untuk sujud sahwi. Dan kita terlupa juga Ustaz nak buat sujud sahwi. Jadi bagaimana Ustaz? Adakah berdosa ataupun bagaimana? Sahih. Soalnya sangat baik dan kadang-kadang terjadi. Betul Ustaz. Lupa 2 kali. Yang dinamakan sujud sahwi kerana 2 perkataan. Sujud kerana ia sujud. Yang kedua sahwi kerana ia lupa. Jadi ia sujud kerana lupa. Kerana itu kalau orang sujud saja-saja, itu seperti menambah rukun, maka batal solatnya. Tapi dia solat sujud tadi kerana dia lupa. Tapi sujud lupa pun dia lupa. Sujud sahwi pun dia lupa. Jadi dalam mazhab kita ia adalah sunat saja sakinah. Jadi bila sunat, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Kalau dibuat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Jadi kira sahlah. Cuma dari segi kesempurnaan solat, maka sudah kuranglah kalau kita bagi markah
Kuranglah pasal apa? Pasal ada benda yang tidak selesai dekat situ. Okay, Sah-sah, naam. Dan ini kita ambil kira sebagai kita ni solat dalam keadaan keseorangan lah Ustaz. Dan ini masih lagi dalam sujud sahwi. Contoh kita berimam kan, imam tu terlupus doa kunut dan dia pun terlupus sujud sahwi. Adakah kita yang ingat ni kena sujud sahwi ni? Kita kena buat ataupun ikut imam yang tak buat sujud sahwi tu Ustaz? Masya-Allah, masya-Allah. Soalannya sangat baik Ustaz Hakim. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innama ju'ila al-imam liyutamma bihi, sesungguhnya hanya saja imam itu dijadikan untuk diikut. Di dalam kaedah fiqh pun menyebutkan at-tabi'u tabi'un, orang yang mengikut dia kena ikut. Jadi dalam bab imam makmum dia kena ikut imam. Walaupun yang salah tadi katalah imam. Imam tadi dia yang lupa. Kita pun subhanallah pun dia tak ikut juga. Maka kerana itu ketika imam sujud sahwi kita kena ikut sujud sahwi. Kalau kita tidak sujud sahwi kita batal. Walaupun yang salahnya adalah imam. Jadi kerana apa? Kerana kita dalam solat berjamaah kita mengikut imam. Baik Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Banyak lagi yang kita nak ajukan soalan kepada Ustaz, tetapi kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz kita nak berehat seketika. InsyaAllah kembali bergabung selepas ini. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang doa kunut. Jadi kepada anda yang ingin bertanyakan soalan, boleh sahaja buat panggilan ke talian bebas tol 1800 881677. Ataupun boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang doa kunut sahaja. Dan pastikan anda yang menonton melalui Facebook kalau boleh belanjalah butang like, mungkin boleh tulis balik apa yang telah Ustaz kongsikan di ruangan komen dan jangan lupa untuk belanja juga butang share insya-Allah. Baiklah, kita ada soalan pertama di pagi ini dari sahabat kita Mazni Hasan di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, da'i serta kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Umar bin Al-Khattab dikisahkan membaca doa kunut saat beliau mengharapkan petunjuk dari Allah. Soalannya, kenapa bacaan doa kunut beliau berbeza dengan bacaan kunut kita di waktu solat subuh? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita istiqamah mengamalkan bacaan kunut ini sebagai doa harian walaupun di luar solat bagi meraih petunjuk dari Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Mazni Hasan atas soalan. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Allahumma hidayatan bis-shawab. Soalan yang baik daripada Puan Mazni. Pertama sekali, Sayyidina Umar membaca doa kunut dan berbeza dengan yang kita bacakan. Naam. Dalam mazhab dan perbahasan mazhab silakan sahaja, tetapi kalau para ulama beristidlal, bermaksud membaca hadis dan berdalil dengan hadis yang tertentu, maka kita kena ikut cara ulama itu. Jadi contohnya dalam mazhab kita Syafi'i menggunakan hadis yang kita bacakan tadi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, dan Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi mengatakan sahih. Demikian Al-Imam Ad-Darul Qutni, Al-Imam Al-Baihaqi juga mengatakan sahih. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan
redaksi yang sama. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqa dunya. Nabi sentiasa berqunut waktu subuh sehingga baginda wafat. Nah, dikuatkan oleh hadis ini dan hadis-hadis yang lain juga sebenarnya. Sehingga Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu', madhabuna annahu yustahabbul qunutu fiha. Madhab kami sunat qunut padanya. Sawa'un nazalat am lam tanzil, sama ada qunut nazilah, berlaku nazilah ataupun tidak. Dan ini dikatakan sebahagian ramai daripada salaf, antaranya al-Imam, antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, wa Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas, dan wal Barra ibn Azib, Sayyidina Barra ibn Azib. Jadi redaksi yang dibaca itu tidak kita mengikut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Kita mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucu baginda Sayyidina Hasan ibn Ali. Jadi sebab itu kita baca Allahumma hdini kalau bersorangan, Allahumma hdina kalau berjamaah. Yang kedua, istiqamah membaca doa tadi silakan, tapi jangan waktu qunut. Jangan waktu kunut subuh. Soal apa ni, doanya bagus sekali tadi katanya, dan dibaca di luar istiqamah boleh tak hukumnya? Boleh. Kaedahnya apapun doa yang baik-baik silakan dibaca, malah kalau diistiqamahkan itu lebih bagus. Tapi kalau di dalam waktu subuh untuk rakaat yang kedua selepas daripada rukuk, kita membaca kunut yang diriwayatkan daripada Sayyidina Hasan bin Ali seperti yang dinaskan oleh para alim ulama dalam kitab-kitab fiqh mereka. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook juga, Syairul Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, sekiranya kita terlewat datang solat subuh dan hanya sempat rakaat kedua dan membaca doa kunut bersama imam, apabila saya bangun untuk menambah rakaat, perlukah saya membaca doa kunut sekali lagi? Mohon pencerahan. Assalamualaikum, Taiping, Perak. Terima kasih Syairul Nizam dari Taiping atas soalan yang diajukan. Silakan. Baik. Soalan daripada saudara Syairul Nizam, kalau masbuk rakaat yang kedua, imam kunut, kita pun ikut imam. Caranya tadi betul. Setelah itu menambah satu lagi rakaat, apakah perlu lagi membaca qunut? Dia jawab perlu lagi membaca qunut. Sebab tadi sebagai mengikut imam. Adapun yang kedua ini memang di situlah tempatnya membaca qunut. Okey Ustaz. Mana kena buat juga Ustaz. Kena buat juga. Kena buat juga. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Soalan seterusnya, soalan dari sahabat kita Nazita Mat Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, doa kunut adalah sunat ab'ad, iaitu sunat yang amat dituntut. Jika terlupa mengerjakannya, maka disunatkan sujud sahwi. Adakah hukum yang sama terpakai untuk solat qada, solat subuh? Mohon pencerahan. Terima kasih kepada Nazita atas soalan. Masya-Allah. Bagaimana Ustaz dengan kalau solat qada Ustaz? Naam. Solat qada itu asalnya adalah seperti solat biasa, iaitu solat fardu biasa. Cuma disebut qada, qada itu maksudnya tunai. Kalau adaan itu juga tunai. Bezanya ialah kalau kita sebut usalli fardhu subhi raka'ataini, adaan makmuman ke ataupun imaman lillahi taala, adaan itu maksudnya tunai, qadaan itu juga tunai, cuma adaan itu dalam waktunya. Kalau di luar waktunya itu jadi qadaan. Contohnya orang bangkit subuh tertidur, bangkit pukul 10. 10 gajah. Nah, ketika gajah, ketika itu dia kena sebut qadaan, jangan sebut adaan. Pun begitu kata ulama, oleh kerana adaan sama juga maksudnya dengan qadaan, maksudnya tunaikan. Tetapi dia maksudkan dia menunaikan. Tapi ketika dia menunaikan qadaan, sebut qadaan. Kalau nak guna adaan boleh tak? Boleh, tapi dengan syarat maksudnya menunaikan. Jangan merujuk kepada dalam ataupun luar waktu. Dua-dua maksudnya sama, tetapi kalau adaan dalam waktunya, qadaan di luar waktunya. Jadi solat qada itu sebenarnya sama dengan solat fardu. Cuma dalam waktu dengan di luar waktu. Hukumnya sama juga. Kalau dia solat qada dan dia lupa baca kunut, sunat juga sujud sahwi. Okey, faham. Mana bezanya dalam dan luar waktu, Luar Ustaz waktu.
Makna kata dua-dua kena buat doa Kena kunut. buat. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada anda, mungkin soalan yang telah Ustaz jawab ni kongsikan kepada mereka yang barangkali mungkin nak tonton tapi kekangan masa. Jadi kita tekan butang share, insya-Allah dia akan tengok pada masa yang akan datang, insya-Allah. Baik Ustaz, tentang solat doa kunut yang kita bicarakan pada pagi ini. Ada juga orang bertanyakan tentang masih lagi dalam sujud sahwi. Bagaimana orang itu yang dia terlepas, dah bagi salam, adakah dia boleh sujud untuk sujud sahwi, Ustaz? Sebab banyak juga soalan tentang sujud sahwi ni. Masya-Allah. Silakan. Alhamdulillah, soalan baik Ustaz Hakim. Ketika dia selepas solat, baru dia sedar, ya Allah tak kunut lagi. Maka dalam keadaan ini, dua keadaan. Kalau dia tidak menanggung sesuatu, bermaksud dia tak menanggung angin, maksudnya tak berkentut. Kalau dia menahan angin itu, dan kalau dia lakukan sujud sahwi boleh membatalkan solat, elok dia tidak lakukan sujud sahwi. Tetapi dalam keadaan biasa saja, tidak menahan air kencing ataupun kentutlah biasanya, maka hendaklah dia masuk balik dalam solat. Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, niat masuk balik dalam solat. Kena niat masuk. Dia jangan terus masuk, dia niat masuk. Maksudnya masuk balik solat, jangan sebut mati saja masuk solat, lalu sujud sahwi. Sujud sahwi macam biasa, kemudian dia bagi salam. Tengok keadaan. Kenapa? Kalau dia tadi menanggung angin dalam perutnya, ketika dia sujud sahwi, lalu dia terkeluar angin, dia berkentut, maka seluruh solatnya batal, dia kena sembahyang semula. Itu sahaja. Kalaulah dia rasa okey tak ada apa, kalau dia masuk balik sujud mungkin ambil masa sikit, tak ada apa, silakan saja, maka itu yang lebih bagus. Baik Ustaz. Dan kita bicara juga tentang doa kunut ni. Satu soalan yang menarik daripada Muhammad Yusof Zainal Abidin di Facebook. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga kerja. Waalaikumsalam. Soalan saya, kadang-kadang ada imam yang tambah bacaan selalunya di akhir bacaan kunut. Adakah ini menyebabkan solat itu menjadi tidak sah? Menambah bacaan di akhir doa kunut, Ustaz. Adakah sah atau bagaimana? Baik. Dilihat dahulu ya. Kalau ia tidak melibatkan mukhatab, iaitu kita dengan seseorang, maka hukumnya tidak mengapa. Boleh menambahkan panjang pun tidak mengapa. Tambah lagi kalau menambah bacaan kunut nazilah sekarang kan Ustaz. Jadi dibaca Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum sampai akhir, maka hukumnya tidak mengapa. Ataupun membaca doa yang lain juga, hukumnya tidak mengapa setelah diselesaikan bacaan kunut yang biasa itu. Jadi sah, hukumnya sah. Sedikit yang tadi ditanya oleh Sairun Nizam tadi Ustaz Hakim, sedikit sahaja ya. Kita sudah bicarakan adaan dengan qadaan. Tetapi ketika mengqadakan sesuatu solat, dilihat waktunya. Kalau diqadakan solat yang jahar, dibaca kuat, pada waktu siang, ketika sir, maka dibaca sir sahaja. Kalau diqadakan solat sir, zuhur contohnya, pada waktu malam, maka sunat menguatkannya di 2 rakaat yang awal. Jadi maksudnya melihat waktu tadi. Jadi kalau subuh kan kita baca kuat. Ya, betul. Tapi kita qada ketika pukul 11 lah. Jadi kita jangan baca kuat. Pasal dah bukan waktu dia. Tapi beza kalau katalah kita sembahyang asar ataupun lohar, kita nak qada malam, maka boleh kita 2 rakaat awal itu dibaca kuat. Betul, kerana menghormati waktu dia. Tapi kadang-kadang Ustaz, kalau orang kodok waktu subuh ni, kodok subuh ke? Tak ada, duha kan. Baik Ustaz, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Ya. Silakan. Okey, saya Ismail. Ya. Soalan saya dengan Ustaz ini. Mengapakah waktu imam baca doa kunut separuh terawal makmum menyebut amin, manakala separuh terakhir tidak disebut? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail bertanyakan tentang kenapa kalau di awal itu makmum amin, yang kedua tidak, Ustaz. Silakan. Masya-Allah. Soalan yang sangat bagus daripada Fadil Tuan Haji Ismail. Dalam kitab Al-Majmu'
Al-Imam Nawawi menyebutkan, kalau solat berjamaah, kalau imam itu membaca separuh yang pertama itu kuat, ketika sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, imam boleh membaca kuat juga. Nah, boleh. Ataupun imam membaca dengan perlahan. Itulah pendapat kebanyakan Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah mengatakan di separuh yang awal 5 itu dibaca kuat, maka fa innaka taqdi tidak dibaca kuat. Kenapa? Baik. Kerana bacaan 5 yang pertama itu namanya ad-du'a. Namanya ad-du'a. Ketika imam membaca doa, maka makmum di belakang jangan disibukkan melainkan dengan membaca amin. Sampai Allahumma hdina fi man hadait. Al-Imam Al-Malibari menyebutkan makruh kalau seseorang itu menjadi imam lalu membaca Allahumma hdini fi man hadait. Makruh. Maka hendaklah dibaca Allahumma hdina fi man hadait. Maka makmum membaca amin. Sebab itu adalah doa. Wa'afina fi man afait, amin. Tapi sampai kepada fa innaka taqdi, kenapa imam perlahan dan kenapa makmum tidak baca amin tetapi membaca juga? Kerana bahagian itu namanya sana. Sana maksudnya pujian. Seolah-olah makmum mengatakan, wahai imam, saya pun nak memuji Allah, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Maka tidaklah membaca amin. Jadi separuh yang pertama dibaca amin kerana doa. Separuh yang kedua tidak dibaca amin oleh makmum sebab sana, iaitu pujian. Kita pun sama-sama nak memuji Allah. Sampailah nanti wassallallahu alaihi wasallam Muhammad itu dibaca sama-sama. Nah. Baik Ustaz. Jadi 5 yang pertama ni ataupun bahagian pertama tu makmum digalakkan baca amin kerana doa, dan yang bahagian kedua iaitu pujian. Tetapi jikalau contohlah imam baca kuat pada bahagian kedua pun tidak mengapa Ustaz ya. Boleh, tidak mengapa. Tidak mengapa. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Soalan seterusnya daripada sahabat kita di Facebook juga, Sal Rasid Cikci bertanya, Assalam Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah maksud sebenar yang terkandung dan tersirat di dalam doa kunut? Yang kedua, adakah bacaan doa kunut yang dibaca semasa solat subuh itu sebagai pembuka tirai untuk memulakan kehidupan di awal pagi dengan memohon doa yang baik-baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang dilakukan diberkati olehnya? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Sal Rasid Cikci atas soalan. Yang pertama Ustaz, apakah maksud sebenar Ustaz doa kunut? Taib. Maksud sebenar kita akan bicarakan satu persatu nanti insya-Allah. Sebab memang sangat bagus soalan ini dan itu yang sepatutnya kita juga ambil perhatian supaya kita jangan baca kosong sahaja ya. Sedikit kita syarahkan. Ketika kita membaca kunut itu, saat itulah yang terbaik sebab kita membaca doa. Kunut tadi kan doa di dalam solat. Solat adalah ibadah yang paling besar yang Allah kurniakan pada hamba dan yang paling besar yang hamba persembahkan kepada Allah. Dan solat adalah ibadah yang terbaik dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Dalam ibadah yang terbaik ini, kita juga berdoa. Maksudnya bukankah itu khairun ala khairin, kebaikan di atas kebaikan, satu. Yang kedua, berdoa itu selepas rukuk. Rukuk itu diisyaratkan selalu bila disebut fasjudu ma'ar raki'in, wasjudu ma'ar raki'in, dan hendaklah kamu sujud, farka'u ma'ar raki'in, hendaklah kamu rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk di situ maksudnya solat, hendaklah kamu solat bersama dengan orang-orang yang solat. Kenapa rukuk itu dirujuk kepada solat selain daripada sujud? Sebab tanda tadallul. Tadallul ni kalau orang rukuk macam tu kan. Kalau orang Jepun kan, kita kalau lalu depan orang tua pun kita tunduk juga. Itu tanda tadallul, tanda merendahkan diri. Ketika itu kita mengangkat doa, Masya Allah, kan dahsyat di situ. Yang ketiga, ketika berdiri dengan tak bergerak-gerak di mana, kedua tangan diangkat dan kita baca, bukankah itu menambahkan kekhusyukan? Tapi hak paling penting lagi kena tahu apa yang kita baca. Kita akan syarahkan nanti. Allahumma hdina fi man hadait. Sedikit saja ya Allah, hidayahkan kami. Bagilah petunjuk pada kami seperti mana yang telah Engkau bagikan petunjuk kepada yang lain-lain, para nabi, para rasul, para sahabat tabi'in dan sebagainya. Kenapa kita minta hidayah? Dan bukan waktu tu saja Ustaz Hakim. Kita baca subuh dan kita baca 17 kali dalam solat. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah juga. Tak termasuk qada.
Kemudian tak termasuk sembahyang sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah. Semua sebut ihdinas siratal mustaqim. Pasal apa kita minta selalu? Satu, kerana ia mahal. Ya. Yang kedua, hidayah itu ada kaitan dengan hati. Hati manusia itu disebut qalbun. Berasal dari perkataan qaluba. Qaluba maksudnya yang bolak-balik. Taqallubun, berbolak-balik. Tak sihat, dia elok. Tak sihat, dia tak rupa nak elok. Nah, kerana itu kita takut hak tak elok. Pasal itu kita minta selalu. Nah, dan hidayah ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Kepada keluarga besar Tanah Ustaz, kita nak berehat sekali lagi, kita nak beristighfar. InsyaAllah kita kembali selepas ini dalam rancangan Tanah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang doa kunut bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Jur. Jadi kepada anda yang ada soalan, boleh buat panggilan ke 18881677 atau boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, kita nak raikan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Jasir, besar tanya Ustaz. Ya. Ustaz kami saya Haji Muhammad. Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pembeli dan semua Ya. ketika tanya Ustaz di 3 dan Ya. 9. Persoalan saya ada 2 Ustaz ya. Ya, silakan. Saya nak tanya Ustaz lah. Kalau saya tengok kalau ada musibah atau kesusahan, masih kita diadakan bacaan kunut nazilah, terutama di surau atau masjid. Tapi kalau kita baca Ustaz, walaupun ada musibah, kita baca maknanya kalau kesedihan pun baca, kalau kita berjemaah pun baca, maknanya Zuhur, Asar, Maghrib, Subuh memang kena baca. Boleh tak kita amalkan Ustaz? Itu soalan pertama. Yang kedua Ustaz, ada orang tanya saya lah, dia minta tanyakan Ustaz. Jadi saya nak tanya, doa kunut ni tak baca Ustaz, tapi dia ganti dengan doa Rabbana atina fid dunya sampai habis. Boleh ke ataupun tak boleh Ustaz? Ataupun merosakkan solat kita? Itu saja soalan kita pagi ini. Terima kasih banyak-banyak kerana menerima soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tekinon, antara pemanggil setia hujung nyawa kita Ustaz ya. Bertanyakan 2 soalan. Yang pertama tentang baca doa kunut nazilah di solat yang lain. Silakan. Baik. Soalan yang baik daripada Tuan Haji Tekinon, masya-Allah, istiqamah beliau lah Ustaz Hakim. Boleh tak dibaca di dalam solat-solat yang lain? Jawabnya ialah boleh. Malah bagus dibaca ketika memang ada musibah ataupun bencana. Imam dan makmum, cuma sedikit diingatkan, sama juga kaedahnya ketika membaca kunut biasa. Maksudnya dibaca dulu kunut biasa dengan aminnya, dengan sana dan sebagainya. Tapi ketika membaca kunut nazilah, kaedahnya sama juga. Ketika imam membaca doa, makmum membaca amin. Ketika imam memuji Allah, makmum jangan sebut amin. Makmum sebut ya Allah. Sebagai contoh ya. Setelah imam membaca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walid wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Berhenti kat situ. Imam pun membaca Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Makmum diam dan sebut amin sebab ini adalah doa.
Allahumma inna na'ujub Allahumma inna doa khudud nazilah min syururihim Allahumma badid syamlahum amin wa fariq jam'ahum amin wa zalzil aqdamahum amin wa sallit alaihim kalban min kilabik amin. Ya qahar, waktu itu makmum jangan sebut amin lagi sebab menyebut nama Allah. Imam menyebut nama Allah, makmum menyebut ya Allah, ya qahar, ya Allah, Sambung ya dengan ya Allah. sama. Ya qahar, ya Allah makmum. Ya jabbar, ya Allah. Ya muntaqim, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab, ya Allah. Wa ya Allah wa ya mujriyas sahab, ya Allah. Wa ya hazimul ahzab, ya Allah. Ihzimhum. Doa balik, barulah makmum jawab amin balik. Gitu nah. Jangan kita semata-mata amin sampai habis. Mula tu serupa. Macam doa qunut juga. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim sampai akhir. Nah, baik. Soalan yang kedua tadi Ustaz Hakim tentang tak doa baca, qunut tak dibaca tapi dibaca Rabbana. dia baca Rabbana. Ya, hukumnya adalah boleh macam kita sebutkan tadi itu. Nah, boleh Tak saja. ada masalah Ustaz. Boleh, nah. Baik, jadi kepada anda yang yalah mungkin dia kata dia nak cepat Ustaz dia Ya. pun baca ringkas Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, tiada masalah. Boleh. Tiada masalah. Baik Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya. Tapi sebelum kita nak meraihkan soalan daripada sahabat kita, mungkin Ustaz boleh kongsikan Ustaz, apakah maksud di sebalik doa kunut yang kita bacakan sebelum selalu ni Ustaz? Baik. Soalan ini sangat bagus sekali. Kadang-kadang kita terlepas pandang Ustaz Hakim. Hadirin, mari kita lihat, telusuri satu persatu dengan cepat. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, tunjukkanlah kami, bagilah petunjuk pada kami seperti mana Engkau bagi petunjuk kepada yang lain-lain. Hidayah itu sangat mahal sekali, kita minta selalu sebab ia ada kaitan dengan hati. Hati itu dia berbolak-balik. Yumsi kafir, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Mungkin dia waktu pagi dia beriman, ya Allah, waktu petang dia jadi kafir. Begitu juga wa yumsi kafiran wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan. Dia jadi mukmin pagi, petang jadi kafir. Kemudian jadi kafir, kemudian jadi mukmin. Sebab itu hati itu berbolak-balik. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi petunjuk ke jalan yang benar. Petunjuk ada dua, ya. Hidayah ada dua. Satu, hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah memberi tunjuk ajar dan memberi penerangan. Ini tugasan para alim ulama, tugasan para nabi dan rasul, tugasan para masyayikh untuk tunjuk Islam tu apa, solat kunut, solatnya macam mana, kunutnya macam mana. Itu namanya hidayatul irsyad wal bayan. Yang lebih mahal adalah hidayatul din ataupun hidayatul iman. Hidayah yang datang daripada Allah itu hidayatul iman. Yang itu yang kita minta. Itu satu. Yang kedua, wa'afini fi man afait. Ya Allah, bagilah afiah padaku seperti mana Engkau bagi afiah kepada yang lain. Kenapa kita tidak minta wasahihni? Ya Allah, sihatkanlah aku. Sebab afiat itu umum. Termasuklah sihat tubuh badan, termasuklah bagus dari segi kewangan, termasuklah bagus dari segi pekerjaan. Semua urusan itu namanya afiah. Kadang-kadang orang itu, maaf ya, tubuhnya sihat, tapi duitnya tak apa nak sihat. Maaf ya, kadang-kadang tak boleh nak perform. Karena itu afiah itu dari segi kewangan, pekerjaan, rumah tangga, keseluruhan urusan Ustaz Hakim. Sebab itu kita minta afiah, kita tidak minta sihat. Tapi orang Melayu bagus. Moga sihat wal afiah. Alhamdulillah orang Melayu moga sihat wal afiah. Walhal sebenarnya sihat itu termasuk dalam afiah, tapi lebih spesifik sebab sihat itu sangat penting. Wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, peliharalah aku seperti mana Engkau pelihara yang lain. Sebab hadirin, orang itu dia kuat badan dan sangat physical fitnessnya sangat bagus. Kena, maaf ya, COVID macam ni, corona macam ni habis. Jadi kena penyakit. Kita kena pelihara, minta pelihara. Kadang-kadang orang itu segalanya ada. Dari segi kewangan, dari segi kesihatan, tetapi ada orang yang iri hati padanya. Maaf ya. Tidak setakat dengan fizikal memukul ataupun mencederakan, tapi maaf dengan jalan yang tidak elok. Makhluk halus umpamanya, sihir dan sebagainya. Tuan-tuan jangan lupa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali.
Nah, itu dipesan oleh Nabi itu. Itu untuk mengelakkan daripada sihir. Jangan tak baca. Siapa yang baca itu daripada pagi sampai petang, Allah akan lindung. Tak kisah waktu bila Ustaz. Tak kisah waktu bila. Yang paling bagus waktu macam ni lah. Lepas subuh tu saya baca. Baca hak kita biasa. Hak kita baca subuh kan 10. Lepas sembahyang nanti sambung lagi 90. Sambil kita traffic jam bersama. Tunggu beli roti canai ke apa. Boleh. 100. Nanti lepas asak kita baca lagi. Ataupun lepas maghrib baca lagi. Sampai ke pagi dijaga. Ini hadis Nabi SAW. Tu kita minta pelihara. Wa barik li fi ma atait. Ya Allah, berkatilah aku seperti mana engkau berkati orang lain. Apa maksud barakah? Barakah sedikit tetapi mencukupi. Itu maksud barakah. Ada orang yang gajinya masya-Allah setiap bulan tapi selalu tak cukup, berhutang. Tapi ada orang yang sederhana sahaja. Malah boleh bagi ke orang lain. Itu maksudnya belanja orang lain. Itu nama barakah. Sedikit tetapi barakah ni macam ayak mata ayak. Dia keluar dengan slow tapi steady. Dia memenuhi perigi. Boleh dia tu barakah, dia mubarak, memberi barakah pula pada yang lain. Yang lain boleh bagi minum, boleh minum. Nabi doa di awal pagi kita begini, hadirin, Nabi pernah doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini kita nak kait dengan barakah. Ya Allah, berkatilah umatku di awal pagi mereka. Sebab itu orang yang diberkati Allah di awal pagi, satu, dia dapat solat subuh. Tambah lagi berjamaah. Dan dia dapat berzikir, dapat bermuzakarah. Itu maksudnya diberkati tu. Sebab ada orang sama 24 hours, 24 jam tapi tak cukup masa ni. Allah berkati dia cukup masa. Wa barik li fi ma atait. Wa qini syarra ma qadait. Ya Allah, peliharalah aku daripada qada yang tidak baik yang telah Engkau tentukan. Maka Allah telah tentukan qada itu ketika qadim dahulu. Dalam ta'alluq tanjizi qadim, sifat iradah Allah, maka terjadinya sekarang dengan sifat qudrah dalam ta'alluq tanjizi hadis. Maka kita minta, ya Allah, Engkau yang menentukan ini, maka ya Allah, Engkau jugalah yang menghindari kami daripada keburukan itu. Syar itu buruk dari segi keluarga, buruk dari segi bermasyarakat, buruk dari segi pencarian rezeki. Kita minta semua dihindari, supaya jangan buruk di situ. Kemudian waqini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya Allah, Engkaulah yang qada, yang menentukan, wa la yuqda, dan Engkau bukan ditentukan. Bermakna kalau Allah yang menentukan, kita minta semua penentuan yang baik-baik. Walaupun mungkin zahirnya tak baik, tapi kita minta, ya Allah, kebaikan padanya. Insya-Allah ada kebaikan. Walaupun mungkin tak baik. Contoh orang berniaga tiba-tiba rugi. Tapi Allah sudah takdirkan 2 hari akan datang, ataupun seminggu akan datang. Sebab itu kita minta, ya Allah, semoga bagi baik. Naam. Wa innahu la yadhillu man walait. Tidak, ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang hina. La yadhillu man walait. Tidak akan jadi hina orang yang kau pimpin. Sebab itu kita minta Allah pimpin kita selalu. Walaupun dihinakan oleh orang, tak, Allah akan orang tu yang dipimpin oleh Allah tidak akan hina. Satu, maksudnya walaupun orang hina, dia akan selalu terpimpin. Yang kedua, bila Allah pimpin tak akan hina. Maksud kata bila Allah pimpin, eloklah tu. Jalan itu jalan elok. Walaupun mungkin persepsi masyarakat tidak begitu. Wala ya'izu man adait. Tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Sebab itu jangan jadi musuh Allah. Jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tabarakta rabbana wa ta'ala, ya Allah, maha suci Engkau dan maha tinggi Engkau. Falakal hamdu ala ma qadait. Bagimu segala pujian atas apa yang Engkau telah qadakan. Sebab apa yang diqadakan oleh Allah itu semua bagus. Walaupun nampak tak apa nak elok bagi pandangan kasar, tapi semuanya elok. Allah tidak akan zalim kepada hamba-Nya. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun padamu dan kembali padamu. Ini kena ingat hadirin, dia berbeza. Mohon ampun ni astaghfirullahal azim. Wa atubu ilaik, dia kena ada 3. STA, S sesal. S sesal. T tinggalkan maksiat tadi. S menyesal atas perbuatan maksiat. T tinggalkan maksiat itu. Jangan selesai saja tapi buat juga tak jadi. Musirran namanya, israr.
Yang ketiga, azam. Ya. 3 rukun taubat kena lengkapi baru diterima taubat. Barulah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sedikit baca kena elok. Ya. Allah tahu kita bukan orang Arab. Ya, betul. Tapi baca kena elok. Bila wa sallallahu guna ni bagi yang mungkin tidak mahir bahasa Arab, caranya kalau depan tu belakang kena wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jangan baca wasallim. Sebab kalau wasalla itu fi'il madhi. Ramai kali tertukar Ustaz. Tertukar lagu tu. Jadi bila orang tahu bahasa Arab tak apa. Kalau wasalla tu adalah dalam ilmu ma'ani dipanggil jumlah du'aiyah khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Dari segi khabar dia Allah telah bersalawat. Maksud Allah telah memberi rahmat. Tapi makna dia doa. Ya Allah, semoga Allah memberi rahmat. Lagu tu. Wasalla tu wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Bila baca wasallim, bila kita guna fi'il amar, iaitu wasallillahumma. Bunyi i bawah tadi tu kan Ustaz Hakim ni untuk orang yang mungkin tak mahir bahasa Arab. Wasalli baris bawah saja, belakang jadi baris bawah. Wasallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Ni guna panjang mana pun kita buh dalam ni Ustaz Hakim tetap sama. Saya bagi contoh kita baca hak paling panjang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadanin nabiyil karimil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi, dia mesti wa baraka wa sallama. Kita berhenti wa sallam lah. Itu kalau guna fi'il amar wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang penting depan tu dan hujung Ustaz. Ya, betul. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Saya fikir penting dalam kita memahami makna di sebalik doa kunut ni supaya lebih menghayati ketika membaca doa tersebut. Baiklah, kepada keluarga besar dan Ustaz, kita berehat seketika. InsyaAllah kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami lagi. Banyak yang telah Ustaz kongsikan dari sudut makna doa, dari sudut mengikut mazhab-mazhab doa kunut tersebut. Jadi tinggal anda nak amalkan dan sebarkan. Jangan lupa untuk tekan butang share dan jangan lupa juga untuk belanja butang like tanda anda suka rancangan ilmu pada pagi ini. Baiklah, kita raikan soalan seterusnya dari pemanggil kita di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Muhadir Jul. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Kita ni kadang-kadang kalau dah terlewat bangun ni maklumnya lah. Dia kadang-kadang dia nak cepat tergesa-gesa ni. Dia buat solat subuh nak qada kan tak kena pula. Jadi buatlah juga nak tu pejabat dah terlewat. Jadi buat juga dalam tergesa-gesa. Dan apabila dia tergesa-gesa tu dia tinggal, dia kata doa kunut ni sunat mungkin bolehlah tinggal doa kunut. Lepas tu kalau biasa kalau kita tertinggal doa kunut kita kena buat sujud sawi. Sujud sawi pun dia tinggal juga dia nak tergesa-gesa. Jadi soalan saya apakah solat subuh itu sah ataupun tidak. Yang kedua saya nak tanya mengenai masa membaca doa kunut ni. Tangan tu kita angkat tu. Tapak mana yang paling afdal? Adakah rapatkan ke tapak tangan tu ataupun angkat ke paras bahu? Kan macam kita berdoa biasa ataupun
Tak payah angkat langsung ke boleh ke juga Ustaz? Itu soalan saya Ustaz Danai. Terima kasih banyak Ustaz Danai. Senyum nampak gigi. Ada rezeki kita jumpalah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar, pemanggil setia hujung nyawa kita juga. Saya suka yang hujung tu Ustaz, pantun dua kerat tu. Silakan Ustaz. Allahumma hidayatan lis-shawab. Terima kasih Tuan Omar bertanya soalan yang bagus-bagus daripada beliau. Orang yang lupa kunut, kemudian lupa pula sujud sahwi. Solatnya adalah sah tetapi sudah pasti berkurangan pahalanya sebab dia tidak menunaikan seperti yang dituntut dari segi syarak. Yang kedua tentang tangan. Ketika tangan dalam mazhab kita dan mazhab yang mengatakan kunut itu dibolehkan dalam witir dan sebagainya, diangkat tangan. Kecuali ada pendapat daripada mazhab Imam Maliki. Mazhab Imam Maliki dibaca sir tak diangkat tangan dan baca kunutnya sebelum rukuk. Kalau kita selepas rukuk di rakaat yang terakhir. Membacanya ialah diangkat sebegini tanpa digerak-gerak. Sebab kalau digerak-gerak takut boleh nanti menyebabkan batal solatnya itu. Bagaimana tahap mengangkatnya? Mengangkat seperti kita berdoa sebiasa. Kalau Nabi SAW menunjukkan kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi khudwa mankibai, adalah Nabi mengangkat kedua tangannya khudwa mankibai, sebaris dengan selari dengan bahunya begini. Tidaklah sebegini, tidak. Ini boleh tetapi ketika musim kemarau kita boleh angkat sebegitu. Tapi kalau dalam keadaan kunut biasa begitu sahaja. Itu satu, diangkat tangan sampai habis, sampai habis. Sampai wasallallahu ala, kita baca yang pendek saja ya. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, tidak disapu muka. Tak perlu disapu. Satu. Yang kedua, diletakkan dan kita sujud macam biasa. Tidaklah kita bawa, ini ada sebahagian orang mungkin tangan ini dibawa sampai ke sujud. Tidak sebegitu jadi dilepaskan dan sujud seperti biasa. Begitu caranya. Baik Ustaz, dan juga bila sebut juga tentang angkat tangan ni, bagaimana Ustaz? Lah ada setengah doa kunut tersebut, kita ada setengah kita yang orang kata terbalikkan tangan. Jadi bagaimana kaedah tersebut Ustaz? Baik. Ada riwayat yang Nabi SAW berdoa diterbalikkan tangan. Ada riwayat, tetapi riwayat itu tidak kuat dan ulama mempraktikkannya. Tetapi doa sebegini ketika meminta ditolak bala. Kalau di dalam bacaan antaranya kita baca Allahumma idfa' annal bala wal waba, hukumnya boleh sebab Nabi pernah melakukannya. Mazhab Imam Syafi'i cara mengistinbatkan sesuatu sangat unik sekali. Pernah sekali anak-anak murid Imam Malik dan muhibbin Imam Malik mengatakan, wahai Syafi'i, kamu kenapa mengatakan kunut waktu solat subuh itu sunat? Kata beliau, kalau Nabi melakukan sesuatu perkara, apakah perkara itu sunat ketika itu sahaja ataupun ketika berterusan sampai yaumul qiyamah? Mereka menjawab, ila yaumil qiyamah. Contohnya Nabi bersedekah, bukan setiap masa Nabi bersedekah, setiap saat Nabi bersedekah, tidak. Nabi ada bersedekah. Maka sedekah itu menjadi sunat sampai hari kiamat. Nabi solat qabliyah dengan ba'diyah. Ada yang Nabi selalu, ada yang Nabi tidak, sekali-sekala. Yang sekali-sekala itu pun menjadi sunat ataupun tidak? Naam, menjadi sunat ila yaumil qiyamah. Demikian yang lain-lain. Jadi cara Imam Syafi'i beristinbat. Demikian dalam kunut begitu juga kata beliau. Tambah lagi dengan hadis yang sahih yang kita sebutkan tadi itu begitu. Jadi begitulah cara Imam Syafi'i beristinbat sehingga menyebabkan walaupun sekali Nabi buat, Nabi pernah berbuat sebegini. Nabi buat sebegini, kenapa? Untuk menolak bala. Bukan maksudnya bukan lagu tu. Memang adalah hikmahnya itu. Nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan bahawa Allah Azza wa Jalla mensyariatkan doa dengan sebegini, bermakna bukan Allah di langit, tetapi kiblat doa adalah di langit. Sehingga ketika Nabi berdoa sebegini, kita tidak katakan Allah masuk dalam bumi pula. Tidak. Karena Allah tidak bertempat. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu antara fawaid.
Baik Ustaz, saya agak tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita Syazwani Omar. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Ustaz, maksud Nabil Ummi yang biasa dibaca dalam solawat penutup doa kunut. Tidakkah sifat Ummi seperti suatu kekurangan kepada kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih kepada Syazwani Omar atas soalan. Bagaimana Ustaz? Masya-Allah. Bagus soalan ini Ustaz Hakim dan perlu diamati. Al-Ummi itu adalah tak boleh membaca, tak boleh menulis. Bukan, maaf ya, bukan maksudnya BODOH. Bukan maksudnya bodoh, tidak. Sebab itu Al-Ummi lawannya Al-Qari. Al-Ummi yang tak boleh baca, tak boleh menulis. Kalau bahasa Inggeris dipanggil illiterate. Illiterate, yang tak boleh membaca, tak boleh menulis. Lawannya boleh membaca, boleh menulis. Itu saja. Jadi bukannya, maaf ya, bukannya bodoh, tidak. Sebab itu Al-Ummi lawannya Al-Qari yang boleh membaca. Jadi yang bodoh tu lawannya pandai, begitu. Sebab itu Al-Ummi bukan maksudnya bodoh. Kerana itu orang yang tidak boleh membaca, tak boleh menulis, bukan bermakna bodoh. Bodoh, maaf ya. Tuan-tuan, saya tak boleh berbahasa Sepanyol. Saya sekarang tak boleh baca Sepanyol. Apakah orang itu, maaf, bodoh? Orang tu tak boleh berbahasa Arab. Apakah bermakna dia bodoh juga? Tidak kan? Cuma dia tak boleh membaca tulisan Sepanyol dan membacanya begitu saja. Malah lebih daripada itu, ni yang bertanya Puan Syazwani, Nabi Al-Ummi, tetapi Nabi membaca Quran dengan baik. Nabi memahami Quran dengan baik. Nabi mengetahui dengan baik. Itu kan lebih hebat lagi. Betul. Banding dengan orang yang boleh baca, boleh menulis. Satu apa pun tak tahu. Contoh saja. Nabi tahu segala-galanya. Walhal Al-Quran itu, Masya Allah, semua dia ketahui. Itu sebenarnya bukan kekurangan, tapi menambahkan lagi mukjizat bagi Rasulullah SAW. Ustaz, bukan seperti yang kita faham, yang Ummi itu bukan orang kata BODOH. Dia hanyalah tidak membaca, lawannya ialah Qari yang pandai membaca. Ustaz, soalan seterusnya, masih lagi dalam lingkungan doa kunut. Izara bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sekiranya seorang mu'allaf, apakah dibolehkan dengan membaca doa kunut dengan meletakkan kertas bacaan di depan tempat sujud kerana masih proses belajar untuk solat? Apakah dibolehkan Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya? Seseorang itu tidak menghafal bacaan kunut kerana menganggap ia hanya sunat sahaja. Setiap kali solat fardu subuh, hanya sujud sahwi sahaja setiap kali solat yang dikerjakan. Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Izara atas soalan. Baik. Silakan Ustaz. Baik, soalan yang baik daripada Izara. Seorang mu'allaf, boleh tak meletakkan kertas di tempat sujud? Akhiran juga saya, bukan tempat sujud, tempat atas. Supaya bila baca tu jangan tengok kat bawah, tengok di tempat. Hukumnya boleh. Sebab ada riwayat menyebutkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyuruh seorang sahabat yang kecil, remaja begitu, yang tak hafaz Quran lagi, lalu membuka Al-Quran di hadapannya. Maka qiyas kepada itu, boleh kita letakkan ataupun tampalkan. Boleh, nah? Baik. Yang kedua, tak baca kunut. Nah, orang yang tak mahu menghafal kunut, tak mahu membaca kunut sebab tak hafal, dia kena hafal lah. Dia kena hafal sekarang ni. Bersungguh-sungguh menghafalnya. Allah lagi elok, lagi senang Ustaz Hakim. Biasanya dalam YouTube doa kunut saja ulang 100 kali. Dengar je Ustaz. Ulang 10 kali. Bila dengar, psychologically speaking, dari segi psikologi, kalau sesuatu tu didengar 40 kali, dia akan jadi lekat Ustaz Hakim, paling kurang. Lagu tu ambillah usaha hadirin untuk kita hafal. Tak hafal juga tampai pun tak apa, sebab rugi. Pasal ia sunat. Jangan anggap sunat saja, tak apa, yang memang lagu tu. Dia jangan lagu tu. Dia sunat ini buat dapat pahala, tinggal berdosa bagi kita. Tapi bagi orang yang sudah hatinya dekat kepada Allah, berjalan kepada Allah, buat dapat pahala, tinggal rugi. Bukan tinggal tak berdosa, tinggal rugi. Sebab yang namanya pahala di sisi Allah ni, walaupun kecil, kita jangan anggap kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Nabi ingatkan, jangan kamu pandang benda hak kecil tu remeh lah gitu. Tak. Dia sangat berat di sisi Allah. Sama jugalah.
memanglah kalau tak apai hari-hari sujud sahwi. Dapat jugalah pahala sujud sahwi tu. Tapi rugilah pasal kita tak amai apa yang diamaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita qunut itu niat Nabi juga amai, dapat satu je tambah pahala. Apa dia? Ikut sunnah Nabi. Man ahya sunnati anda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa yang amai sunnahku di akhir zaman, sudah banyak berlaku orang tinggalkan sunnah, baginya pahala satu mati syahid. Besar pahala Ustaz Hakim. Ustaz. Kata Ustaz tadi sambil kita meredah jam Ustaz kita dengar bacaan kunut di YouTube dan sebagainya untuk kita lebih ingat. Baik Ustaz, soalan seterusnya. Tadi sebelum kita raikan soalan di Facebook, kita raikan dahulu soalan dari pemanggil kita di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Siapa di sana? Saya ingin, saya Siti Rohani dari Banting. Ya, silakan Puan Rohani. Ini ingin bertanya, kita solat berjamaah tak besarlah, hanya 10 orang sahaja. Okay. Tetapi imam tidak membaca doa kunut, mungkin dia lupa. Okay. Dia tengok terus sujud selepas rukuk tu, tidak terus sujud, tidak baca doa kunut. Jadi apa yang perlu makmum buat? Apakah boleh baca subhanallah? Ataupun boleh tak makmum nanti sujud sahwi sebab imam tu tak sujud sahwi juga? Apakah boleh? Baik. Macam ni, makmum kena sujud sahwi atau tidak? Okay. Sebab imam tak baca doa kunut. Okey. Itu soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Rohani dari Banting Selangor tentang boleh ke makmum tegur imam yang lupa baca doa kunut subhanallah. Silakan Ustaz. Soalan yang baik Puan Rohani dan hadirin. Memang begitu. Kita kena tegur imam. Bagi lelaki subhanallah, bagi muslimat begini saja. Jangan macam ni Ustaz. Lagu ni. Itu saja 3 kali. Kalau tak juga tak apa. Biar saja. Imam pula tak baca doa kunut. Kemudian imam terus sujud. Apa harus kita buat? Kalau kita dan bacalah, kalau tak dan jangan. Biasanya bila imam lupa memang tak dan biasanya. Jadi lagu mana? Ikut saja imam sujud tadi tu. Di akhir nanti imam pun tak sujud sahwi. Lupa lagi. Lupa lagi. Subuh biasalah. Kita pun tak payah ikut pun tak apa. Pasal imam memang diikuti. Lepas tu masing-masing kita beristighfar lah. Tiabak kat imam. Lepas jangan terus assalam terus habaq, jangan. Sebab ada satu sunnah Nabi yang jarang orang buat. Tapi ramai juga orang buat. Ada juga orang tinggal tapi ramai yang tinggal juga. Apa dia? Yang tolong jaga lepas subuh. Kita pun cerita bab subuh ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kaki tu jangan dirongkai kaki tu. Lagu mana kita duduk tahiyat akhir, lagu tu lah jangan dirongkai. Katalah kita duduk tahiyat akhir paling bagus adalah duduk tawarruk. Kana mutawarrika, adalah Nabi duduk mutawarrikan. Kaki kanan didirikan, hak ni di bawah, menjulak sikit, punggung bawah atas ni. Jangan dirongkaikan sampai kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan bercakap, jangan dirongkaikan. Habis 10 kali baru kita rongkaikan. Pahalanya besar, pahala besar. Tolong diingat ni, subuh dengan maghrib. Ini sunnah Nabi. Nah, kalau kata imam baca 3, kita biar imam. Biar imam baca 3, kita tambah lagi 4 sampai 10. Faham. Katalah imam baca lambat. La ilah kita kat belakang. La ilaha illallah. Lagi mana kita sakit. Imam tu dia jenis taranum. Tak apa. Mungkin imam lagu tu, mungkin imam tua dan sebagainya. Kita pula maaf, mungkin saiz kita besar. Tak boleh nak lama. Kita baca pedah laju. Yang penting 10. Tolong diingat ni. Hatta qada sekalipun. Untuk subuh dan maghrib. Ada pun hak lain 3 kali pun tak apa. Ya, baik Ustaz. Bagaimana Ustaz yang imam tadi, dia perasan ada makmum tegur yang dia lupa baca doa kunut. Baik. Jadi dia dah sujud. Dia bangun balik boleh atau bagaimana Ustaz? Baik. Soalan yang baik juga. Imam pun sebab itu nak jadi imam tu mesti faqih.
Bukan setakat baca sedap saja. Yeah. Supaya dia tahu dan orang belakang tak huru-hara nanti. Lagu mana maaf bahasanya. Kalau ketika dia dah sujud, jangan diangkat balik. Pasal apa? Pasal qunut itu adalah sunat abad. Yeah. Dan bila sujud itu telah masuk rukun. Yeah. Maka tak boleh dia patah besar patah ke kecil, tak boleh. Jadi jangan imam naik balik. Biar habis. Kalau imam naik balik, mufaraqah terus. Mufaraqah sebab imam telah batal solat dia. Sedikit. Sama juga dalam hari raya. Kan takbir pertama 7, takbir kedua 5. Imam mula-mula dah lupa sekali. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Makmum subhanallah. Subhanallah. Kalau makmum tegak dengan niat menegak, imam batal sembahyang makmum. Kenapa? Imam ni faqih sebab dia dah termasuk kepada Fatihah rukun, sedangkan takbir 7 tadi tu, itu sunat saja. Pasal itu dia tak ghostan balik, makmum duk subhanallah subhanallah, batal sembahyang makmum kat belakang. Itu yang kata bila dah masuk pada fardu ataupun rukun, jangan ghostan balik pada yang sunat. Itu kaedahnya. Maknanya kita kena ada ilmu juga Ustaz supaya amalan kita, ibadah kita Allah terima insya-Allah. Baik Ustaz, soalan seterusnya dari Raziah Syuhud bertanya, Assalamualaikum Ustaz, dai dan semua yang bertugas di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. TUBTJK. Tu dia. Soalan saya, jika suatu tempat itu telah difatwakan tidak perlu membaca doa kunut, apakah sah solat saya jika saya tetap terus membaca doa kunut setiap kali solat subuh? Semoga mendapat pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Razia atas soalan. Tetapi Ustaz, soalan ini kita akan jawab di Tanyalah Ustaz di TV9. Kerana Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Tetapi teruskan bersama dengan kami siaran 30 minit tambahan di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang doa kunut. Jadi yang ada soalan yang ingin bertanyakan soalan, boleh buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang doa kunut. Baiklah, sebelum kita berhenti berehat tadi, ada satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita Raziah Syuhud bertanya tentang jikalau tempat tersebut Ustaz difatwakan tidak perlu membaca doa kunut, tapi kita tetap membaca juga, adakah dikira sah atau bagaimana Ustaz? Baik. Kalau imam sama ada di fatwa ataupun tidak membaca kunut, lalu kita membaca kunut, hukumnya boleh. Dan membacanya secara mutakhallif, iaitu terkebelakang daripada imam. Ini jugalah yang berlaku kalau kita pergi ke Saudi umpamanya, di Tanah Haram, Makkah dan Al-Madinah, di Al-Masjid An-Nabawi dengan Al-Masjid Al-Haram, tidak dibaca kunut. Tetapi kita tetap juga membacanya. Bagi orang yang sudah biasa, baca macam biasa. Saya sebut pengalaman sendiri, saya boleh baca daripada mula sampai akhir. Tapi laju sikitlah, kita gear laju sedikitlah. Adapun orang yang mungkin biasa baca lambat, baca yang pendek saja. Yang pendek itu sama ada Rabbana atina fid dunya boleh, Allahumma ghafirli ya ghafur boleh, Allahumma arhamni ya rahim ataupun ya rahman boleh, tutupkan dengan salawat tadi itu.
maka boleh makmum itu membaca dengan cara mutakhallif, dikebelakangkan sikit daripada imam. Boleh. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada Razia Syuhud, tak ada masalah nak baca, silakan baca. Baik Ustaz, soalan seterusnya dari Laila Dilla Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam yang saya hormati. Soalan saya, bolehkah doa kunut itu dibaca dalam bahasa Melayu dan membacanya di dalam hati? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallah khairan kasiran. Hashtag biar tahu jangan keliru. Hashtag senyum nampak gigi. Ada rezeki jumpa lagi. Patutlah dipilih soalannya. Ada pantun tu Ustaz. Silakan Ustaz. Daripada Puan Laila, membaca doa kunut tapi bahasa Melayu. Kalau diucapkan batal sebab ia bahasa asing. Sama juga dalam bahasa Arab tapi ada dhamir mukhatab. Contoh ketika orang bersin. Dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Lalu kita mengatakan yarhamukallah. Yarhamuka. Ka tu dhamir mukhatab. Ka tu maksudnya kamu. Jadi seolah-olah macam bersembang. Batal solat orang yang menyebutkan tadi itu hendaklah diulang balik. Tapi kalau membaca doa kunut ataupun doa dalam sujud umpamanya, dalam bahasa Melayu dalam hati boleh. Jangan dilafazkan dengan perkataan sebab ia adalah dianggap bahasa asing. Jadi kerana itu kalau baca dalam hati tadi itu boleh. Tapi tolong diingat Puan Laila dan yang lain-lain, kalau rukun tak boleh baca dalam hati. Rukun mesti dibaca dengan mulut. Kita sudah bahaskan. Contohnya Allahu Akbar tak boleh. Sengap saja tak boleh. Sama juga salam. Tak ada apa, senyap saja. Batal. Batal salamnya bukan batal solatnya. Bila batal ulang balik Assalamualaikum. Ulang lagu tu. Baik. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Tadi kita ada bicarakan tentang angkat tangan Ustaz. Ada setengah orang dia bila angkat tangan berdoa kunut tersebut Ustaz, dia terbawa-bawa sampai ke sujud. Jadi bagaimana Ustaz? Batal ke ataupun bagaimana? Baik. Mengangkat tangan ketika membaca kunut itu sunat dan habis baca doa kunut dijatuhkan sahaja dan tak perlu nak bawa sampai ke sujud. Jadi batalnya tidak, tetapi kurang sempurna dan nampak tidak kena cara tuntutan ini. Jadi kerana itu bila nak solat pun kita kena pelajari yang zahir dengan yang batin. Yang zahir itulah yang rukun qauli, rukun fi'li tadi dengan tepat. Baik Ustaz, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Puan Subaidah Hassan dari Gombak. Ya. Silakan Puan. Okey, saya nak tanya Ustaz, kalau kita qada subuh, perlu ke kita baca doa kunut? Okey. Baik. Lagi itu satu sahaja, soalan. Okey, silakan. Satu soalan lagi. Okay. Silakan. Satu soalan lagi, kalau kita nak utamakan sunat rawatib ke solat qada? Okey, baik. Terima kasih. Okey. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Subaidah dari Gombak. Bertanya tentang kalau kita qada subuh, adakah kena buat juga doa kunut dan mana yang utama Ustaz? Sunat rawatib ataupun qada? Baik. Kalau kita qada solat subuh, ada beberapa perkara yang harus kita ingat. Satu, adakah kita membaca doa kunut? Ya, kita membaca doa kunut. Sebab tidak ada beza qada dengan tunai kecuali di dalam waktu tu adaan yang di luarnya namanya qadaan. Itu satu. Ketika qada subuh pada waktu siang, maka tidak dinyaringkan membacanya. Sebab kita berada di dalam waktu yang tidak kuat membacanya. Tetapi, umpamanya kita qada solat zuhur selepas maghrib, maka sunat untuk kita membaca 2 rakaat yang awal itu dengan jahar, dengan kuat. Walaupun sembahyang zuhur adalah sembahyang sir. Itu yang pertama. Yang kedua, solat rawatib dengan qada. Mana satu yang lebih afdal? Kalau ditanya yang lebih afdal, sudah pasti qada. Sebab qada itu adalah wajib. Bila wajib itu ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Buat dapat pahala tinggal berdosa. Kalau sunat, buat dapat pahala tinggal tidak berdosa. Satu. Yang kedua, 1 rakaat fardu itu menyamai 70 rakaat yang sunat. Yang sunat tak kira sama ada nawafil, sama ada tatawwu', sama ada rawatib tadi tu, solat rawatib
dalam mazhab kita Syafi'i solat rawatib yang muakkad 10. Kalau dalam mazhab Imam Hanafi 12 ya. Jangan ditinggalkan. Tapi ketika bertembung dan itulah hanya waktu untuk kita qada. Tambah lagi qada bertahun-tahun banyak kan Ustaz Hakim. Kedepankan yang qada. Sebab qada itu adalah hukumnya wajib. Hutang kalau rawatib itu seperti sedekah. Jadi bila kita berhutang dan kita nak bersedekah, mana satu lebih aula? Aulanya ialah kita bayar hutang tu. Walaupun kita tak mampu, tak dapatlah nak bersedekah sebab kita bayar hutang, itu lebih baik lagi. Sebab wadainullahi ahaqqu ayyuqda. Hutang pada Allah, solat tadi itu lebih lagi berat untuk diqadakan. Baik, jadi siapa yang belum mengqadakkan solatnya, maka utamakan qada tersebut. Betul. Baik Ustaz, soalan seterusnya dari Nurvida Jais bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya soalan, situasinya saya solat berjemaah bersama ummi saya. Tetapi ketika membaca doa kunut, kami membaca sendiri-sendiri, sedikit kuat. Disebabkan tidak mahir dalam menukarkan doa kunut yang selalunya dibaca oleh imam ketika solat subuh berjemaah, iaitu Allahumma dina fiman hadais wa afina fiman afait. Mohon pencerahannya Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Dari Zerhana Diu Bandar Penawar. Terima kasih Nurvida atas soalan. Bagaimana Ustaz? Yang saya faham tadi Ustaz Hakim, betulkan kalau silap, keduanya solat berjamaah, ya, betul, tapi membaca Allahumma hdini, begitu? Dia baca asing-asing Ustaz, sebab dia tak erti nak menukarkan kepada Allahumma afina. Hukum asal Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Fathul Mu'in mengatakan makruh kalau orang solat berjamaah tapi guna sendiri. Yang Allahumma hdini, tidak Allahumma hdina. Wa'afina, tidak dibacanya wa'afina sepatutnya, tapi dibaca wa'afini, hukumnya makruh. Tetapi oleh kerana masih tak tahu lagi, bila tak tahu tu hukumnya dimaafkan. Jadi paling bagus kedua-duanya tadi, ayah Puan Nurvida tadi itu dengan ibu, tak mengapa, bacalah Allahumma hdini, yang seorang itu sebut amin pun tidak mengapa. Sebab sementara nak pandai, Allahumma hdina tu sementara nak pandai, tampal pun tak apa kat depan tu. Jadi lebih elok daripada baca seorang-seorang untuk kita dapat berjamaah tadi tu. Jadi tak eloklah imam baca Allahumma hdini, kita pun Allahumma hdini fi man wa afini, imam berdoa patut kita amin, tapi cerita jadi imam tak, dia baca dia seorang tu yang mau baca tu, maka hukumnya paling eloklah, paling elok buat masa ni sebut amin pun tak apa, walaupun dia sebut ni sementara nak tahu tadi tu. Maka dimaafkan Ustaz. Semuanya perlu belajar lebih lagi. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Kita nak berehat sekali lagi kepada keluarga besar Tanah Ustaz. InsyaAllah kita kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami Pejam Celik. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Moga-moga apa yang telah Ustaz kongsikan dapat kita amalkan dan kita kongsikan juga kepada mereka yang lain insya-Allah. Baiklah, bila kita sudah berada di penghujung rancangan, mungkin penghujung blog, mungkin Ustaz boleh tekankan sedikit Ustaz. Makna dan kelebihan di sebalik doa kunut ini supaya golongan yang menganggap alah ini sunat je, dia dengar pencerahan semangat nak buat Ustaz.
Silakan. Baik, syukran Ustaz Hakim, hadirin yang dirahmati Allah. Tidak ada yang sia-sia dalam solat itu. Apapun perlakuan solat dan ucapan solat, semua punyai pengertian yang tertentu. Tambah bila kita bicarakan tentang qunut itu sendiri adalah doa dan maksudnya juga adalah panjang, iaitu memanjangkan dalam berdoa. Sebab itu kita membaca doa ini panjang juga ketika kita berdiri itu. Yang sepatutnya pendek saja selepas i'tidal. Sebab maknanya sangat merangkumi. Ayat yang pertama kita baca itu sudah mencukupi sebenarnya. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, bagilah hidayah pada kami seperti mana Engkau bagi hidayah kepada orang-orang yang Engkau bagikan. Hidayah ini sangat mahal. Kenapa? Hidayah akan bawa kepada taufiq. Hidayah dahulu baru taufiq. Apa dia hidayah? Tahu mana baik, mana buruk. Itu namanya hidayah. Ketika orang itu tahu mana baik, mana buruk, dhamirnya akan mengatakan yang baik tadi buatlah, yang tidak baik tinggalkan. Ketika orang itu mengikut kata dhamir, iaitu lapisan hati lebih mendalam, lalu dia buat apa yang baik itu, maka itu namanya taufiq. Ketika itulah hati yang lebih dalam namanya fuad. Hati kita ini hadirin ada matanya. Kalau zahir kita ni, inilah namanya mata. Itu namanya basar. Hati kita ada juga matanya, namanya basirah. Basirah. Basirah itu bila dia tahu mana baik mana buruk, itulah keadaan orang itu mendapat hidayah daripada Allah. Tapi lapisan yang lebih dalam tu namanya dhamir. Setelah basirah tahu mana baik mana buruk, solat itu baik, meninggalkan solat buruk, dhamir kata buatlah. Lalu orang itu pun mengikut kata dhamir, lalu dia buat. Ketika dia buat apa yang dia tahu tadi, itu namanya taufiq. Kalau dia tidak buat, itu tak namanya taufiq. Hati yang lebih dalam daripada dhamir, basirah, dhamir, hati yang lebih dalam namanya fuad. Fuad itu adalah hakim kepada hati. Dia akan mengatakan, kamu baik ketika orang itu solat. Ketika orang itu tidak solat, kamu tidak baik. Ia adalah hakim. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak pernah fuad itu berbohong apa yang dia lihat. Jadi fuad itu datang terus daripada Allah. Tapi tidak mungkin akan terbuka fuad kalau dhamirnya tidak hidup. Tidak mungkin dhamir itu hidup kalau basirahnya tidak terbuka. Jadi untuk terbuka basirah itu apa? Dan dia kenal hidayah itu, maka hendaklah kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penting sangat hidayah itu. Sebab nak buat sesuatu, hidayah dahulu. Karena itu kita minta hidayah, kita sebut tadi kan Ustaz Hakim, bukan setakat dalam kunut saja. Dalam solat, setiap kali kita berdiri untuk qiyam, mesti ada rukun namanya Al-Fatihah. Dalam suratul Fatihah ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Sebab itu yang kedua, kita bukan sahaja minta hidayah, tapi kita minta afiyah. Setelah kita dapat hidayah daripada Allah untuk menjalankan Islam dan agama kita ini, kita mesti bagus dari segi kesihatan tubuh badan, dari segi rezeki, dari segi kekeluargaan, kemasyarakatan, dari segi sistem kenegaraan. Itu minta dibaguskan semua sekali. Hadirin, nikmat yang ada kita sekarang nikmat keamanan. Kalau tidak ada nikmat keamanan itu termasuk dalam afiyah tu Ustaz Hakim. Kalau tidak ada keamanan, barangkali saya dengan Al-Fadhil Ustaz Hakim tak sampai hari ini. Betul. Mungkin ada orang blok tengah jalan contohnya. Mungkin orang tak tidur lena. Mana tak lena tak bom, kena bom dan sebagainya. Kalau tidak ada keamanan, itu afiyah itu. Dapat anak-anak yang baik, mungkin orang itu orang yang sederhana, tapi anak-anaknya semua dengar cakap. Seronok masya-Allah. Bukan saja anak tapi mak anak. Mak anak pun dengar cakap. Mak anak pun zamal anak. Jadi keluarga yang harmoni, itu semua afiyah. Maksud kata afiyah kita, afiyah keluarga kita, afiyah yang lain. Begitu. Jadi dalam masyarakat bila ada afiyah ini, semua berjalan dengan elok. Sebab tu kita minta juga Allah pimpin, pelihara. Sebab kadang-kadang Allah bagi afiyah, tapi ada juga dalam dunia ni rambut sama hitam, orang kata hati lain. Kita minta pelihara daripada semua itu supaya kekayaan kita dijaga, keharmonian kita akan terlaksana, keabadian, keseronokan itu akan berterusan. Sebab tu kita minta wa tawallani fi man tawallai. Tapi dalam dapat semua nikmat tadi itu kita minta barakah wa barik li hada.
Nah, kita minta afiah tadi kan. Afiah kan rezeki dan urusan yang lain. Tapi kita minta barakah padanya. Oh, barakah ini mahal Ustaz Hakim. Sebab barakah umur walaupun pendek. Al-Imam Nawawi yang kita sebut tadi tu umur pendek 45 tahun. Pendek saja, meninggal tahun 676 Hijriyah. Al-Imam Nawawi umur pendek 45 tahun tak dan kahwin Ustaz Hakim. Masya-Allah. Tapi dia punya barakah tu. Tulisan dia tu masya-Allah. Kitab Al-Adhkar tadi tu. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hampir tak ada satu negara lah kecuali mungkin negara bukan Islam dan yang remote lah. Tak ada kitab itu. Barakah umur. Sampailah disebut nama beliau. Al-Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriyah. Tapi sampailah kita masya-Allah baca kitab. Al-Imam Abu Hanifah beliau meninggal tahun 150 Hijriyah. Al-Imam Maliki 179. Al-Imam Syafi'i 204. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal meninggal 241. Berapa tahun dah tinggal kita. Tapi nama mereka dan orang ulama seluruh dunia orang Islam ni paling kurang 4 ni mesti bermadzhab Hanafi kah, Maliki kah, Syafi'i kah dan Hanbali kah. Itu namanya barakah walaupun umur pendek. Nah, begitu hadirin. Kemudian kita yakin kepada Allah yang tidak ada yang hina kalau Allah muliakan. Tidak ada yang mulia kalau ia jadi musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kehidupan kita ini berjalan dengan rezeki Allah, dengan ilmu Allah, dengan kekuatan Allah. Jangan dok lari daripada jalan ni. Pasal kalau lari itu dia jadi deviate, jadi sesat. Bila sesat dok rasa macam kemah, tapi sebenarnya tidak. Walaupun ilmu kita tinggi contohnya, takut nanti di akhirat nanti tu. Sebab tu kita minta Allah pelihara kita husnul khatimah. Min tamamin ni'mati al-mautu ala husnil khatimah. Kata ulama termasuk di dalam kesempurnaan nikmat, banyak nikmat-nikmat yang Ustaz Hakim. Kesempurnaan dia tutup dia husnul khatimah. Macam mana nak husnul khatimah kalau Allah tidak bagi hidayah pada rezeki kita. Sebab itu kita minta supaya Allah bagi kita pelihara, bagi kita barakah, bagi kita kemuliaan dan tidak dihinakan. Kita juga tadi minta apa? Wa astaghfiruka. Oh, astaghfiruka ni subhanallah Ustaz Hakim. Kalau nak cerita istighfar ni. Istighfar saja. Panjang cerita. Sedikit saja nak. Pula lah ya. Nah, sedikit saja. Silakan Ustaz. Baik. Istighfar ini subhanallah sedikit. Ketika Imam Al-Hasan cucu Nabi Sayyidina Al-Hasan ibn Ali cucu Nabi didatangi oleh orang, tempat kami kemarau, apa solution? Beliau kata banyak istighfar. Kemudian ada orang mai, isteri saya sampailah tak mengandung, apa solution? Banyak istighfar. Seorang lagi mai, kebun kami tak berayak, pasal tak turun hujan, saluran tak ada ayak. Lagu mana? Banyakkan istighfar. Lepas orang tu lebih 3 pi, ada orang mai jumpa. Wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang mai dalam waktu yang berbeza dengan hajat yang berbeza, tapi jawapan satu ya, istighfar. Apa kata beliau? Masya-Allah. Lalu kata cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala tasma' qaul Allah Ta'ala?" Apakah tidak kamu mendengar firman Allah Ta'ala? "Faqul tastaghfiru innahu kana ghaffara." Maka Nabi Nuh mengatakan, "Istaghfiru, mohonlah ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara." Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kamu buat sebegini, yursilus samaa alaikum midrara. Allah akan datangkan awan-awan yang hujan menurun pada kamu. Ini solution kepada kemarau tadi. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Dan dengan itu banyaklah kamu harta dan anak pinak, solution pada yang tak mengandung tadi isteri dia. Wa yumditkum alaikum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah jadikan dengan hujan itu jannat, pokok-pokok yang hidup dan tumbuh, wa anhara, dan sungai-sungai. Itu kerana itu orang yang banyak beristighfar rezekinya lancar. Subhanallah. Semua pekerjaan yang akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita minta astaghfiruka wa atubu ilaik, lalu ditutup dengan wa sallallahu ala. Jaga-jaga. Apapun permintaan kita kalau tidak ditutup dengan salawat, tergantung antara langit dengan bumi. Pasal itu kita tutup wa sallallahu ala.
Itu barakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan dan doa ringkas. Silakan Ustaz. Baik. Hadirin, dalam permasalahan kunut ini adalah permasalahan yang khilafiyah di kalangan ulama. Memang ada hadis ketika ada seorang bertanya kepada ayahnya, apakah kamu solat di belakang Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar dan sebagainya berkunut? Tidak. Jawabnya, ya bunai, wahai bunai, fahadathun, itu benda baru ataupun muhdathun yang baru. Jadi ulama katakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Darul Qutni, Imam Ahmad itu sahih. Hadis ini juga sahih, tapi dikedepankan yang sahih ini. Kenapa? Sebab ada kaedah menyebutkan al-muthbitu muqaddamun 'ala nafi. Yang mengatakan ada didahulukan daripada tiada. Jadi hadirin, lepas ini insya-Allah yakin kita membaca doa kunut dan tambah lagi keyakinan dengan kita memahami apa yang kita bacakan tadi, dengan sedikit kita bacakan dan kita huraikan tadi. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arshihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Kepada anda keluarga besar Tanah Ustaz, teruskan menonton Tanah Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita iaitu Da'i Hilman dan juga panelnya Ustaz Muhammad Abdullah. Topik sirah iaitu kenali Imam Abu Hanifah bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, tetak buluh panjang suluh, mari jolok sarang penyengat. Angkat doa jari 10, doa kunut meh kita buat. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.